Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hai, apa khabar rakan-rakan sekalian? Saya berharap agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Anda bersama lagi dengan saya Muhammad Syahmil Izzuddin bin Muhammad Rasli dalam slot 3 minit bersama dengan Muhammad Syahmil. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan sekalian berkenaan dengan 3 tips untuk kita cemerlang dalam hafazan Al-Quran. Dan 3 tips ini juga berguna untuk memperbaiki kualiti hafazan kita dari semasa ke semasa. Tips yang pertama ialah para pelajar perlulah membuang mindset yang salah dalam minda para pelajar. Bagaimanakah yang saya katakan mindset yang salah itu? Seperti mana kita semua sudah maklum bahawa para pelajar pada ketika ini sedang melakukan sesi pembelajaran bilik darjah daripada rumah, iaitu PDPR. Jadi para pelajar beranggapan ataupun telah meletakkan satu mindset, satu ideologi bahawa apabila mereka melakukan sesi pembelajaran, terutama bagi bidang hifz Al-Quran, mereka akan berhadapan dengan pelbagai gangguan, kan? Sebagai contohnya, mereka ketika di rumah ada ibu bapa yang datang mengetuk pintu misalnya, takkanlah seorang anak ini tidak mempedulikan panggilan tersebut. Mesti mereka akan pergi berjumpa dan tanya apa yang ibu bapa mereka mahu, kan? Itu salah satu contoh gangguan yang dialami oleh para pelajar. Tetapi itu bukanlah satu alasan yang perlu para pelajar risaukan. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting para pelajar perlu membuang mindset ataupun ideologi tersebut daripada minda para pelajar sekalian. Mulai pada hari ini, katakan pada diri anda bahawa aku ketika mana aku belajar di rumah, aku akan lebih cemerlang. Kerana apa? Kerana aku mempunyai lebih masa ketika berada di rumah berbanding dengan aku berada di sekolah. Itu pertanyaan pertama. Kerana apa? Kerana ketika di rumah, yang seperti mana yang kita semua sudah maklum, negara kita sekarang ini telah dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi pergerakan kita untuk keluar daripada rumah adalah sangat terbatas dan sangat terhad. Jadi masa-masa yang terluang itu boleh kita guna untuk luangkan masa dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua pula, para pelajar perlulah susun jadual ikut waktu menghafal karya. Wujudkan suasana menghafal seperti mana telah wujudnya suasana hafalan anda ketika berada di sekolah. Wujudkan satu suasana, satu bi'ah yang mana suasana itu membuat anda rasa sebagai seorang pelajar yang sedang belajar di sekolah. Itu yang paling penting. Berkenaan dengan segi penyusunan jadual pula, dan antara elemen-elemen yang penting yang perlu ada di dalam jadual tersebut ialah yang pertama, sesi untuk kita menghafal ayat yang baharu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesi ataupun waktu untuk kita memperdengarkan ataupun istilahnya ialah tasmi' hafazan yang baharu yang kita telah hafal tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dan ini yang sering para penghafal Al-Quran tidak mengambil berat, iaitu waktu kita untuk mengulang hafazan yang lama. Ataupun istilah yang masyhur dalam kalangan para penghafal Al-Quran ialah istilah murajaah Al-Quran. Yang terakhir ialah para pelajar perlulah menyediakan satu tempat ataupun satu ruang khas untuk menghafal Al-Quran. Pilih tempat yang terbatas daripada segi pandangan, jauh daripada bunyi bising, ini paling penting. Dan yang ketiga, mendapat cahaya dan pengudaraan yang baik dan lancar. Sebaiknya para pelajar sediakan ruang khas dalam rumah untuk aktiviti menghafal lah, kan? Kerana apa? Kerana penyediaan ruang khas ini akan mendorong mood kita, akan memberikan satu motivasi daripada segi rohani kepada para pelajar untuk lebih bersemangat dan lebih fokus untuk menghafal Al-Quran. Kerana apa? Kerana setiap perbuatan kita tu perlulah ada fokus. Kerana dengan fokus kita akan lebih tumpu kepada sesuatu perkara yang kita nak lakukan. Jadi saya rasa itu saja
Dan moga-moga tiga tips ini akan memberi faedah ataupun memberi manfaat kepada para pelajar, terutama para pelajar yang sedang bergeluman dalam bidang hifzul Al-Quran. InsyaAllah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu sudah pasti daripada diri saya yang fakir ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.